Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Semua orang dah masuk ke? Salam cikgu. Salam cikgu. Dah masuk cikgu. Semua dah masuk Dah. Okey, sebelum kita start kelas, saya akan ambil kedatangan dulu. So siapa yang boleh buka kamera tu buka lah. Baik cikgu. Okay. Okay, Nur Hidayah binti Syukri ada? Ada cikgu. Nur Hidayah Rani, Ada cikgu. Dayang Nofizah, Ada cikgu. Cik Fadilatul Balkis, Ada cikgu. Cik Fadilatul Balkis. Bukan Nur Balkis Ada. Saya cikgu. Eva Natasha. Saya. Okay. Ada. Nur Balkis, Ada cikgu. Mira Natasha, Saya cikgu. Douglas Roland, oh mic problem ke? Syamimi Syafiq, Ada. Naim Zulkarnain, and last sekali Muhammad Syazwan. Ada. So cukup Cukup cikgu. Okay. Okay, sebelum tu saya nak seorang wakil untuk baca doa kelas kita. Sebut nama cikgu. Buat cikgu. Cepat seorang wakil. Siapa boleh baca doa? Wan, baca doa Wan. Eva Natasha lah. Boleh? Okey. Okay. Terima kasih. Okay, tajuk kita hari ni kita kena next topik iaitu personal hygiene. Sekejap sebentar. Apa tu cikgu? Okay, semua orang boleh nampak Boleh? Belum cikgu. Saya belum cikgu. Belum. Belum. Nampak? 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 Semua orang boleh nampak Boleh. Okay. Okay, so ni tajuk kita pada hari ni iaitu personal hygiene. Okay, kita terus kepada objektif pembelajaran lah. Pada akhir pembelajaran ni, pelajar dapat yang pertama menerangkan tentang penjagaan kebersihan diri dalam perkhidmatan makanan. Yang kedua, pelajar dapat menganalisa kesalahan-kesalahan cara berpakaian dalam perkhidmatan makanan. Dan yang ketiga iaitu mengaplikasikan cara menjaga kebersihan diri dalam sektor perkhidmatan makanan. Okay, next
Kita pergi kepada konsep personal hygiene. Okey, sebelum tu seorang boleh tolong bagi tahu tak secara ringkas apa itu personal hygiene? Bakis. Bakis boleh tolong bagi tahu kat kawan-kawan tak? Ini adalah keselamatan diri, Lagi? kebersihan diri. Personal pasal. Penjagaan kebersihan. Penjagaan diri cikgu. Okey. Okey, kita tengok dekat slide Kebersihan diri sangat penting, terutamanya pada korang lah yang duduk dalam bidang hospitality. Sebenarnya nampak sangat remeh, tapi ia merupakan aspek yang paling penting sebagai seorang pengendali makanan. So sebelum ni korang dah masuk kitchen ke belum? Dah masuk. Dah. So mesti benda ni dah jadi kebiasaan kan? Ya, cikgu. Okey. Cikgu. Amalan. Ya, peribadi kebersihan merangkumi iaitu yang pertama mandi dengan kerap. So janganlah sehari tu mandi sekali je. So yang kedua, menjaga rambut agar bersih dan tertutup. Untuk mereka yang bertudung, dan kalau yang tak bertudung tu rambut diikat dengan kemas ke belakang. So yang ketiga, menjaga pakaian dan kasut yang bersih dan hanya digunakan di tempat kerja. So jangan campur lah kasut yang awak bawa pergi tandas awak masuk tempat kerja awak. Okey, yang keempat, mencuci tangan dengan kerap. Yang kelima, menggunakan perkakas bersih untuk menyediakan makanan. So contoh yang boleh kita ambil kat sini, contohnya kuali. Selagi kuali tu korang boleh pakai, korang pakai yang sama je. So benda tu tak elok boleh bagi keracunan makanan. Dan last sekali, menggunakan kain berasingan untuk membersihkan dan mengelap pinggan. Okey, ni contohnya korang nak lap pinggan guna kain lain. Kalau nak lap sisa makanan atau meja tu guna kain lain, jangan guna kain yang sama. Next, benda yang paling penting iaitu membasuh tangan. Okey, saya nak seorang tolong baca slide ni boleh? Saya. Membasuh tangan. Mencuci tangan yang betul dan teratur. Anda mesti selalu mencuci tangan selepas bersin, batuk atau menyentuh mulut atau hidung anda dan selepas menggunakan bilik mandi. Okey, terima kasih Mira. Okey, benda ni sekarang ni musim COVID kan? Musim COVID. So dia menjadi perkara yang sangat penting untuk kita lah. Tak kisahlah kita nak sentuh makanan ke, kita nak pergi keluar mana-mana ke, kita balik dari mana ke. So kita basuh tangan dengan dengan cara yang betul atau menggunakan hand sanitizer. Okay, next iaitu langkah mencuci tangan. Rasanya benda ni daripada awak sekolah rendah, awak semua dah belajar benda ni. Ya. Betul tak? Betul. Ya cikgu. So rasanya awak semua dah tahu kot langkah mencuci tangan yang betul. Sebab awak kan budak semua kan dah budak diploma. Kan dia tak tahu lagi? Tahu. Tak ingat. Tahu. Okey, yang pertama, langkah mencuci tangan Bakis. Apa? Basahkan Bakis. tangan dengan air suam. Okey, yang kedua. Yang kedua, sapukan sabun cair dan buih selama 30 minit. 30 saat. 30 minit habis lah sabun tu. Okey, yang 30 ketiga. saat. Gosok belakang tangan. Ni gosok macam ni. Lepas tu, semua jari bawah kuku semua. Okey, yang keempat.
Keempat, bilas tangan dengan air bersih. Dengan air bersih. Okey, yang kelima. Awas saya nak suruh semua baca. Lepas tu keringkan tangan dengan tuala. Kau tak ada tuala? Towel. Tisu. Boleh lah. Okey, yang last. Buka pintu menggunakan pelapik. Maksudnya apa tu? Maksudnya bila kita basuh tangan dekat sink yang dekat pintu tu, kita buka dengan pelapik pintu tu. Okey. Terima kasih. Okey, next ialah jenis-jenis pakaian dalam industri makanan. Okey, yang pertama iaitu street dress. Okey, street dress ni ialah pakaian harian yang biasa. Contohnya kita boleh lihat kalau penjaja makanan yang dekat tepi-tepi jalan tu, diorang pakai pakaian biasa kan, tapi diorang pakai apron. So diorang tak ada baju uniform yang sama lah. Yang formal. Tapi walaupun diorang pakai baju yang biasa, diorang kena pakai pakaian yang bersih, sesuai dan wajar lah untuk diorang sebagai penjual makanan. Okey. Semua boleh faham ke setakat ni? Okey, next iaitu pakaian seragam, iaitu uniform. Okey, pakaian seragam biasanya dibekalkan oleh majikan sesetengah premis makanan seperti restoran, kantin, kafeteria dan caterer. Okey, biasanya benda ni kita boleh tengok dekat restoran yang mewah kan. Kalau restoran yang mewah ni, diorang ada identiti diorang sendiri. Nak supaya diorang boleh lambangkan diorang punya restoran tu. Namun begitu, pakaian seragam hendaklah sentiasa bersih bagi mengelak daripada pencemaran. Okey, penggunaan dan pemilihan pakaian seragam yang berwarna cerah, bersih dan sesuai juga penting Sebab kalau kita pakai pakaian seragam yang gelap, so kita tak boleh nak detect baju kita tu bersih ke tak. So dia memainkan peranan jugalah. Semua boleh faham ke? Boleh. Okay, next iaitu pakaian luar. Pakaian luar ni bagi melindungi pakaian harian dipakai oleh pengendali makanan. Contohnya macam apron lah. Apron, okey. Lepas tu pakaian luar ni adalah lebih praktikal dan boleh diterima dalam industri pemprosesan dan catering skala besar. Contohnya macam kilang yang mengeluarkan makanan. Diorang ada pakaian diorang sendiri daripada atas sampai bawah. Contohnya macam apron, penutup kepala, sarung tangan dan penutup muka. Okay, nanti ada gambar, kita tunjuk gambar nanti. Ini berdasarkan gambar ni adalah contoh pemakaian yang betul. Yang ni paling basic lah untuk sama ada orang bekerja restoran ke, kat mana-mana ke. Ni adalah basic fizikal, iaitu kena ada, kalau bagi lelaki kebanyakannya dia akan pakai topi. Kalau perempuan tudung lah. Pakai baju yang bersih, pakai apron, berkasut dengan bersarung tangan bagi mereka yang, kalau sarung tangan ni untuk mereka yang hidang makanan. Kalau yang waiter pun takkan nak pakai sarung tangan kan. Okay, next. Okay lah contoh pengendali makanan yang baik. Okay, saya nak seorang tolong baca boleh? Saya. Okay, tolong baca.
Saya ke? Boleh awak. Guna papan masa memotong bahan mentah. Berkuku pendek. Pakai tutup kepala dan apron. Tidak memakai aksesori seperti cincin dan jam. Tidak batuk atau bersin ke aras makanan. Tidak meludah atau merokok di tempat penyediaan makanan. Tidak sentuh makanan dengan tangan secara langsung. Dan guna sarung tangan plastik atau senduk ketika membuat gerabuk atau acar mentah. Okey, terima kasih. Okey, so ni 8 perkara ni adalah contoh kepada seorang pengendali makanan yang baik. Tak kira dia tu sebagai chef atau penjual makanan dekat tepi jalan ke. Nampak simple tapi kalau tengok ni adalah perkara yang paling penting lah. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah korang. Sebelum kita masuk dalam industri makanan, kita akan ambil satu suntikan kan? Yes. So siapa boleh tahu bagi tahu saya suntikan tu nama apa? Suntikan typhoid. Dan siapa, korang semua dah ambil ke? Dah. Ah. Dah. Okey. Okay, next. Kesalahan dalam berpakaian. Okay, ni contoh kesalahan yang selalulah, bukannya jarang, tapi biasanya selalu kalau dorang ni tak pergi kursus untuk pengendali makanan ke. So ni adalah kesalahan dorang, tidak memakai penutup kepala. Lepas tu apron yang kotor, berselipar, penutup kepala tidak dipakai dengan sempurna, sakit atau sesama batuk ke. Kalau korang tak sihat, korang tak boleh nak sentuh pun makanan tu, tak boleh nak masuk dapur dan maknanya sebab korang tak sihat. So bakteria tu mudah untuk merebak dan menyebabkan keracunan makanan. Merokok dan memakai aksesori. Aksesori ni contoh macam jam, cincin. Tu perkara yang tak boleh pakai lah. Okay, next. Contoh amalan buruk pengendali makanan. Pertama iaitu merasa makanan dengan tangan. Siapa pernah buat kerja macam ni, tak payahlah Okey, lepas tu yang kedua merokok. Merokok dalam kawasan tu. Lepas tu menggaru mana-mana ke tangan kita dah kotor. Okey, menyentuh makanan dengan tangan. Lepas tu mengorek hidung. Ni siapa selalu buat macam ni? Lepas tu batuk ke arah makanan. So janganlah buat macam ni sebab korang ni dalam industri orang cakap dalam bidang catering kan. So benda ni korang dah belajar lah, dah aplikasikan dalam kitchen. Okey, contoh pemakaian mengikut sektor dalam industri makanan. Okey, ni contoh bagi restoran, pakaian. Ni kilang. Kau boleh tengok apa beza dia. Macam saya cakap tadi, kalau kat kilang dia orang akan pakai penutup kepala, penutup muka, penutup face mask, sarung tangan dengan apron macam tu. Okay, next ialah hotel. Hotel macam dia orang ada pakai seragam dia orang sendiri. Biasanya chef. Okay, ni adalah senarai. Ini maklumat tambahan lah. Senarai kesalahan yang boleh dikompaun oleh pihak kerajaan. Denda maksimum sebanyak RM10,000 atau penjara tidak lebih daripada 2 tahun atau kedua-dua sekali. Okey, ni adalah contoh peraturan yang saya ambil yang berkait dengan tajuk kita hari ni. Peraturan yang ke-30 iaitu
tidak mematuhi kehendak yang berhubungan dengan latihan pengendali makanan. Contohnya macam tak adalah, diorang tak ambil suntikan tu sebelum diorang masuk dalam industri makanan. Sebab suntikan tu adalah suntikan yang cakap wajib lah sebelum masuk industri makanan. Yang kedua iaitu peraturan 31, tidak mematuhi kehendak yang berhubungan dengan kehendak pemeriksaan, perubatan dan dalam kesihatan pengendali makanan. Peraturan yang ketiga dua, tidak mematuhi kehendak yang berhubungan dengan pakaian pengendali makanan. Lepas tu peraturan yang ketiga 33, tidak mematuhi kehendak yang berhubungan dengan kebersihan diri pengendali makanan. So saya dah bagi tahu kan apa kesalahan dia, apa benda yang betul, apa benda yang salah. So harap korang boleh aplikasikan lah dalam kitchen. Okay, sebelum kita habiskan topik ni, ada apa-apa soalan ke? Tak ada, cikgu. Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak 2 orang lah berikan satu contoh situasi berdasarkan pembelajaran pada hari ni. Contohnya situasi tu macam awak sendiri alami ke, awak tengok dalam berita ke, awak boleh kongsikan kat sini. Siapa boleh kongsikan? Okay, Mira. Masa saya hari tu, saya ada tengok TV, Majalah 3. Dia paparkan tentang kebersihan tempat macam pasar malam tau. Pasar malam. Lepas tu orang yang lepas berniaga tinggalkan je sisa-sisa makanan dan sampah-sampah dekat bawah tu, menyebabkan kawasan tu menjadi kotor dan tikus pun mula bersaran dekat kawasan tu. Bila ada tikus, dia akan menyebabkan berlakunya kencing tikus, dan kalau aktiviti perniagaan masih diteruskan di kawasan tersebut, berkemungkinan akan menyebabkan orang lain juga dijangkiti dan menyebabkan orang lain sakit. Okay, terima kasih. Okay, seorang lagi, siapa boleh cerita kat saya? Benda ni sebenarnya banyaklah terjadi dekat masyarakat kita kan. Betul. Betul, cikgu. Okay, Cik Baki boleh cerita ke saya satu situasi? Situasi yang macam mana tu, cikgu? Situasi lah macam contoh pencemaran dalam industri makanan. Pencemaran. Macam restoran ke, yang awak takkan tak ada berita kan, dalam berita mesti ada keluar, awak baca kat majalah mana-mana ke. Pernah, cikgu, macam saya pergi ke sesuatu restoran kan. Lepas kita nak menjamu selera tu tapi kita terganggu dengan satu pencemaran. Itu pencemaran bau. Macam bau yang tak menyenangkan, sebab mungkin saya rasa dia tak jaga kebersihan di restoran tu. Mungkin ada longkang kot, macam sisa-sisa macam tu, dia tak menguruskan dengan betul. Kot lah. Okay, terima kasih sebab bagi kerjasama. Okay, so rumusan untuk hari ni benda yang simple tapi amat penting lah dalam kehidupan kita. Walaupun kita tak ada dalam industri makanan ke, kita bekerja dengan industri makanan ke, benda tu basic dalam diri kita. Takkan walaupun kita tak ada dalam industri makanan, kita tak jaga kebersihan kan. Okay. So setakat tu je lah kelas kita pada hari ni. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.
Ibu